أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال ثم الصلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf. Bagi yang masih belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengurusi masjid serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, tuan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, muslimat, para jemaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan segala ibadah, ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terima daripada kami ya Allah segala ibadah kami, wassalatana, sembahyang yang kami dirikan ya Allah, wasiyamana, puasa kami ya Allah, wa ta'abbudana, segala penghambaan kami kepadamu ya Allah, wa takhasyu'ana, khusyuknya kami kepadamu ya Allah, wa tadarru'ana, tunduk kami kepadamu ya Allah, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kelemahan, kecacatan, kekurangan dalam ibadah yang kami lakukan. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami, permohonan kami. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, engkau maha kenal kelemahan diri kami ya Allah. Wa tub alaina, kami mohon keampunanmu ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Wa tub alaina, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Innaka antar rahim, engkau maha penyayang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi menyambung siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada hari ini dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan mati Allah, malam ni malam yang ke-13 Muharram. Tuan-tuan, 13 Muharram. Jadi kita masih lagi di tahun yang baru 1445. Mudah-mudahan azam kita tahun baru ini berterusan. Azam kita kekal sampai ke akhir tahun insya-Allah, dan berterusanlah sampai kita mati. Muslimin yang dirahmati Allah, jadi bagaimana kita nak menghadapi tahun ini dan meninggalkan tahun yang lepas, maka saya ambil satu kalam daripada hukama. Kalau ustaz saya kata hukama, berkatalah orang-orang yang bijak pandai. Tuan-tuan, maka ada sekali tu saya pergi dekat nama dia, yang dekat KL tu ada pesta buku kan tuan-tuan. Saya selak-selak lah buku, beberapa buku nak beli tak mampu, mahal-mahal tuan-tuan, tapi adalah buku-buku yang kita dapat beli. Ada antara satu buku ni tuan-tuan saya tak dapat belilah, tapi dalam kitab tu disebutkan apa yang disebutkan oleh guru saya ni ada dalam tu. Dan saya tengok dia tuliskan, penulis tu kata waqala Ali ibni Abi Talib. Saya kata bagus kan, dapat satu dapatan baru. Maka kalau guru saya kata qala al-hukama, mungkin disuruh saya cari siapa orang hukama tu, orang bijak pandai tu siapa. Rupanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau kita nak beridolakan seorang sahabat yang bijak pandai, ini Sayyidina Ali. Kalau kita nak idolakan seorang sahabat Nabi yang lembut, orang yang lembut, itu Sayyidina Abu Bakar bin Al-Khattab. Kalau nak yang tegas sikit, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau nak yang pemalu, Sayyidina Uthman bin Affan. Ada satu hari Nabi SAW lalu rumah anak dia, Ummu Kulsum. Tuan-tuan, lalu depan rumah Ummu Kulsum dalam keadaan rumahnya gelap sangat. Kenapa ni? Tak bayar bil ke? Karanya tak bayar ke sampai gelap rumah? Maka Nabi datang, kenapa bergelap rumahnya? Tak ada minyak ke, tak ada api ke? Maka apa kata Ummu Kulsum? Sayyidina Osman tengah mandi. Subhanallah.
Tentang pemalunya Saidina Osman ni tuan-tuan. Maka ini sahabat Nabi. Tapi kita nak ambil satu kalam tuan-tuan, kata-kata Imam Ali, Saidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan dia jadi pegangan dalam kehidupan kita nak menghadapi tahun yang baru ni tuan-tuan. Baru berapa hari, 13 hari tuan-tuan. Apa kata Saidina Ali radhiyallahu anhu? Dia kata yaumun laka ad-dahru yauman. Dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kamu, hari yang kamu lalui dalam setahun ni dia ada 2 hari je. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada 2 hari je. Kita ada 360 hari kan kita kata. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita ada 2 hari je. Tuan-tuan, apa yang dimaksudkan 2 hari ni? Apa kata Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaumun laka wa yaumun alaik. Satu hari ni dia menyebelahi kamu. Satu hari lagi dia tak menyebelahi kamu. Wa yaumun alaik. Yaumun laka wa yaumun alaik. Satu hari menyebelahi kamu, satu hari tak menyebelahi kamu. Tuan-tuan, malam tadi tidur pukul 2 pagi. Biasanya nak tidur, nak bangun tu susah. Tuan-tuan, tiba-tiba pukul 4.30 dah sedar dah. Pukul 4.30 dah sedar. Siapa kejut? Tak tahu siapa kejut. Mudah aja bangun. Tuan-tuan, sambil-sambil duduk pegang handset, tiba-tiba ada kawan kita mesej. Man, bagi nombor akaun. Kawan kita ni dah setahun lebih tak mesej kita ni, hilang begitu saja. Dia ada hutang kita 10,000 tuan-tuan. Hilang orangnya, tiba-tiba hari tu setelah setahun lebih dia mesej kita minta nombor akaun. Kita pun bagi nombor akaun, kita pun pergi mandi. Duduk-duduk tuan-tuan, tiba-tiba tengok-tengok masuk 10,000. Yaumun laka. Hari tu baik untuk kita tuan-tuan. Tak sangka-sangka kan, senang bangun tuan-tuan, kemudian dapat duit pula pagi-pagi kan tuan-tuan, kemudian pergi kerja tuan-tuan, start kereta hidup, kemudian terus pergi kerja, isteri pun bersalam, senyuman, tenang hati tuan-tuan, sampai tempat kerja bos pun dah tunggu dekat pintu dah. Dia tunggu kita, nak salam kita. Kenapa? Man, kerana engkau lah punya kata-kata semalam, awak bagi talk semalam kan, depan ni kita punya pembekal-pembekal, kita dapat sponsor sebanyak sekian ni. Oh, ini jasa awak ni, alhamdulillah. Hati kita macam mana tuan-tuan? Oh, berbunga-bunga tuan-tuan, berbunga-bunga yaumun laka. Ada satu hari itu dia menyebelahi kita tuan-tuan. Kemudian masuk je kerja, ramai pula cakap, bah, handsome pula hari ni. Subhanallah. Berbunga lagi tuan-tuan. Orang lelaki dia tak heran mana tuan-tuan. Kalau kata, handsome bang hari ni, tak heran mana pun. Tapi kalau orang perempuan, berbunga-bunga dia. Tuan-tuan, yaumun laka. Apa yang kita buat semua jadi hari itu tuan-tuan. Kerja kita mudah, Allah permudahkan. Semua jadi. Kemudian balik kerja tuan-tuan, isteri ajak pergi Melaka. Balik ni bang, abang kat mana ni? Kat tempat kerja lagi. Hari ni balik awal sikit, kita nak pergi Melaka. Kenapa nak pergi Melaka? Adalah surprise. Rupanya dia nak belikan kita motor tuan-tuan. Dia order kat sana. Order online. Tuan-tuan, kena pergi Melaka. Tuan-tuan, ADV 160. Subhanallah. Tuan-tuan, rupanya hari tu hadiah daripada isteri kita. Ui, seronok tuan-tuan. Start kereta tuan-tuan, balik, start kereta terus pergi Muar. Pergi Muar kan tuan-tuan, sampai ke Muar tu nak pergi Melaka tu, lalu lebuh raya AMJ kan, lebuh raya banyak traffic light, lebuh raya yang bergalul-galul kan tuan-tuan. Lalu jalan tu hijau tuan-tuan, sampai dekat traffic light nampak merah tuan-tuan, kita dah sampai, tiba-tiba hijau, kita tak sempat nak tekan brake tuan-tuan, hijau. Itulah kita sampai Melaka. Yaumun laka. Hari itu sangat menyebelahi kita. Tuan-tuan, ada hari yang menyebelahi kamu, kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ada satu hari yaumun alaik. Kena hati-hati. Yaumun alaik. Ada orang tuan-tuan, dia dah masak siap dah malam pukul 12, tidur. Bulan puasa. Anaknya pun tak makan lagi. Semua tak makan lagi ni, nak sahur. Tuan-tuan, besok bulan Ramadan ni dah hari ke-28. Tuan-tuan, lagi 2 hari, 3 hari je. Ni jangan-jangan berlaku. Tapi satu hari dalam 30 hari mesti berlaku. Tuan-tuan, yaumun alaik. Dah siap makanan, nanti ingat pukul 5 aku nak bangun, aku nak panaskan makanan ni, kita bersahur sama-sama satu keluarga. Tuan-tuan, yang kejut dia siapa? Bukan jam tuan-tuan, bukan jam ni. Ni laki bini semua dah setting jam dengan anaknya punya handset, dah setting alarm. Tuan-tuan, ni apa jam yang bulat tu, ketik-ketik itu pun tuan-tuan tak berjaya mengejut kita. Yang kejut kita siapa? Bilal. As-salatu khairum minan naum. Terkejut dia. Bilal, semayang itu lebih baik daripada tidur kan. Tuan-tuan, terkejut tuan-tuan. Tu, lauk kat dapur tu.
Nak makan macam mana? Azan lah tuan-tuan. Anak beranak tak makan lagi tuan-tuan. Allah yaumun alaik. Ada satu hari dia tak menyebelahi kita. Kan tuan-tuan Kemudian baru nak keluar rumah perut dah berbunyi dah. Tuan-tuan nak pergi kerja ni. Bunyi dah perut ni. Tuan-tuan Allah lapar dah ni. Anak dia pun dah mengadu lapar habis gitu. Tuan-tuan wajib puasa kan tuan-tuan wajib puasa. Maka puasalah dia tuan-tuan keluar daripada rumah start kereta ketek apa tu? Bateri habis. Bateri kau. Tuan-tuan, yaumun alaik. Ada satu hari tu tak menyebelahi kita. Tuan-tuan ketek kemudian dah pakai deodoran apa semua kan berpeluh-peluh lah tuan-tuan. Nak cari jumper, nak pusing kereta, tolak kereta dan sebagainya, pergi kerja. Sampai dekat sempang depan tu keluar ni ada motor lalu. Wah, habis. Tuan-tuan sikit je lah kat depan. Wah, aduh. Tuan-tuan, penat tadi. Kena pula langgar dengan motor yaumun alaik. Tuan-tuan, ada satu hari tu tak menyebelahi kita tuan-tuan. Sampai dekat tempat kerja, tuan-tuan, bos dah tunggu dekat depan pintu. Sama kan? Tunggu. Muka kau aja dah terlambat. Memanglah lambat tuan-tuan. Kita macam-macam hal tadi tuan-tuan. Orang tak faham kita tuan-tuan. Yaumun alaik. Ini ni tunjuk dengan pekerja lain. Ini tak boleh harap ni. Jangan ikut macam ni. Tak hari lambat. Tuan-tuan, ya Allah. Yaumun alaik. Tuan-tuan, tengah hari rumah kita telefon. Bang, jom balik Melaka, balik rumah mak. Duit tak ada ni. Bateri tadi nak ganti 300 lebih. Tuan-tuan, kemudian bumper tadi tu. Tuan-tuan, duit tak ada ni. Rumah ajak balik Melaka. Tuan-tuan, baliklah juga tuan-tuan. Sampai dekat Muar. Hijau ni tuan-tuan. Kejar ni, hijau ni. Tuan-tuan, sampai je dekat traffic light nak belok tu. Tok, merah. Tuan-tuan, yaumun alaik. Pusing terus sampai ke Melaka. Begitulah seterusnya. Setiap traffic light tu merah aja. Tak pernah menyebelahi kita. Tuan-tuan, pernah lalu kat situ? Saya pernah lalu situ. Hijau-hijau aja. Yaumun laka. Tapi kalau dia nak merah tuan-tuan. Merah memanjang. Yaumun alaik. Tuan-tuan. Fa'in ka'ana laka. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekiranya dia menyebelahi kamu. Fashkur. Syukur. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Kita reda. Tuan-tuan Fashkur. Kalau ada nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita tahun lepas yang kita belum bersyukur, bersyukurlah. Tuan-tuan, kalau ada nikmat yang akan datang ni Allah akan bagi nikmat pada kita. Bersyukur yang pertama. Fa in kana alaik fasbir. Sekiranya tak menyebelahi kamu, sabar. Sabar. Tuan-tuan, mati Allah. Ini tuan-tuan dia ada peristiwa tuan-tuan sebenarnya. Dalam kehidupan saya ada satu nak sebut pun panjang pula ceritanya tuan-tuan. Nak ceritanya ada seorang ni tuan-tuan, anak murid saya dia tanya saya. Budak kecil tuan-tuan, budak sekolah rendah sampai di darjah 6. Budaknya sangat bagus tuan-tuan. Dia ni memang hebat budaknya. Segala akademik, kalau bahasa Arab tu dia boleh betul di darjah 1 tuan-tuan. Dia boleh ceramah bahasa Arab. Saya bagi tu teks dia boleh hafal. Hebat bapak dia lah. Mak bapak dia hebat tuan-tuan. Sampai dia ni sukannya hebat, dia banyak dapat hadiah tuan-tuan. Banyak dapat hadiah. Yaumun laka, yaumun laka. Tapi setiap kali diturun daripada pentas saya selalu sebut pada dia fashkur. Bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhir sekali dia pernah tanya saya, macam mana nak bersyukur? Bersyukur ni tuan-tuan, kita bukan kata alhamdulillah. Alhamdulillah tu sunat kita sebut ketika mana kita bersyukur. Sunat. Tapi syukur tu wajib. Kan ada 10 ketaatan batin tuan-tuan dalam kitab dalam kitab penawar bagi hati pun ada, dalam kitab Hidayatus Salikin tasawuf kan. 10 ketaatan batin antaranya bersyukur. Bersyukur tu hukumnya wajib. Tuan-tuan, wajib kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu sunat ketika bersyukur. Mana yang wajibnya? Solat sunat syukur. Kita sujud syukur. Sujud sunat syukur tu kan, itu wajib ke sunat? Itu sunat. Tapi bersyukur tu apa? Bersyukur tuan-tuan, kita menggunakan segala nikmat yang Allah bagi pada kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita syukur dengan duit yang Allah bagi, duit gaji kita, alhamdulillah. Ada orang disuka cium duit, jangan cium duit tuan-tuan. Duit ni jangan dicium. Ada orang disuka cium duit, jangan cium duit tuan-tuan. Guru-guru kita banyak sebut, tuan-tuan, jangan cium duit, takut kita jadi hamba duit. Tuan-tuan, dia macam simbolik tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi duit ni, adakah kita telah bersyukur? Belum lagi. Kita tengok duit yang kita dapat tu dekat mana dibelanjakan. Kalau dia membelanjakan ni ke arah keredaan Allah, dekatkan diri kepada Allah, maka kita telah bersyukur dengan duit yang kita dapat. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita bersyukur kan, kita ni alam kau tengok Pak Man tu macam-macam sakit dia. Aku ni alhamdulillah syukur tak ada sakit.
Tapi masjid tak pergi. Masjid tak pergi. Belum bersyukur. Itu bukan bersyukur, tuan-tuan. Alhamdulillah, sihat aku. Tapi duduk rumah tengok bola. Tuan-tuan, rumah sebelah masjid ni. Tak pergi. Tuan-tuan, belum bersyukur. Itu tak bersyukur namanya. Dia tak ada, apa yang disyukurkan tu tak mendekatkan diri kepada Allah. Maka tak dikira bersyukur. Apa makna syukur? Menggunakan segala apa yang kita syukuri. Duit, anak, harta, keluarga, kebahagiaan, kehidupan, kesihatan. Apa yang kita syukur dengan mata, banyakkan mata ni tengok kitab, Quran dan sebagainya. Kesihatan yang kita guna, kita ada ni, kita bersyukur, kita buat ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Itu dinamakan syukur, bukan alhamdulillah. Tuan-tuan, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu sunat. Sunat kita sebut ketika mana kita bersyukur. Kerana apa kita buat yang sunat? Dia bantu hati. Bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah layak dipuji, aku tak layak dipuji. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah. Itu alhamdulillah. Tuan-tuan, ini yang pertama. Anak murid saya tanya, macam mana nak bersyukur? Tuan-tuan, satu kejadian dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, dia pernah bersukan, jatuh, patah tangan dia. Orang pertama yang dicari saya. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Hospital lah saya cakap. Hospital lah. Tak Ustaz. Dia nak satu kata-kata, tuan-tuan. Budaknya budak pandai, tuan-tuan. Bijak, sangat bijak budaknya. Dia kata, macam ni Ustaz? Okey, sabar. Fasbir. Sabar. Sabar ni apa, tuan-tuan? Kemudian, baik Ustaz, saya sabar Ustaz. Dia tahan. Sampailah hospital lah apa semua. Tuan-tuan, balik tu, dia okey lah, tak ada masalah. Satu hari, kejadian balik dekat sekolah, tuan-tuan. Mak bapak, apa bukan mak bapak dia, makcik dia datang, bagi tahu ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal. Tuan-tuan, dia dalam keadaan dia tak tahu ni, bawa balik. Dia babai cikgu-cikgu ni, babai. Babai cikgu, babai. Tuan-tuan, babai tu kita ni nak menitis air mata. Dia seorang anak yang baik. Tuan-tuan, anak solehah, tuan-tuan, perempuan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia ceria, tuan-tuan, dia nak balik awal, kan? Tuan-tuan, nak balik, tuan-tuan. Rupa-rupanya ayahnya terkujur di ruang tamu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak dapat bayang lah. Tuan-tuan, beberapa hari lepas tu dia datang, tuan-tuan. Dalam keadaan dia jumpa saya, mungkin dia nakkan kata-kata lah, tuan-tuan. Kita kata-kata ni, tuan-tuan, tazkirah ni, tuan-tuan, dia penawar bagi hati kita. Tuan-tuan, saya kata sabar. Sebab dia selalu puji ayah dia. Saya tahu ayah dia hebat. Anak yang hebat, dia lahir daripada keluarga yang hebat. Tuan-tuan, maka saya kata dengan dia sabar. Lama-lama, tuan-tuan, dia datang jumpa saya lagi. Dia kata, sabar macam mana Ustaz? Sabar ni apa, tuan-tuan? Sabar ni Allah kata wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tuan-tuan, Allah tak suruh lawan. Bukan lawan, tuan-tuan. Kita kelaparan, Allah tak suruh cari makan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kalau kita takut dengan serangan musuh, kan? Wal semua lapar, kebahagiaan kita ditarik oleh Allah. Semuanya dalam kehidupan kita banyak dugaan, tuan-tuan. Dalam tahun ni, tuan-tuan, tahun lepas yang kita lalui, banyak tak dugaan ni dalam hidup kita. Banyak, tuan-tuan. Kita sabar, tuan-tuan. Kalau kita lapar, Allah tak suruh kita cari makan. Tapi Allah kata sabar. Sabar ni apa, tuan-tuan? Kita tahan diri kita daripada apa, tuan-tuan? Daripada menyalahkan, menganggap itu adalah qada dan qadar daripada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat baik saya, tuan-tuan, anak dia meninggal. Saya mungkin pernah cerita dengan tuan-tuan. Meninggal dunia, tuan-tuan. Apa kalimah yang paling patut kita bagi pada dia? Sabar. Dia tahan, tuan-tuan, jangan sampai dia menyalahkan qada dan qadar. Dia kena terima ini daripada Allah. Segala yang baik, yang buruk itu daripada Allah. Tahan diri ini, tuan-tuan, daripada menyalahkan. Menganggap ini semua daripada Allah. Tahan diri itu, tuan-tuan. Wa basyiris sabirin. Allah akan bagi berita gembira. Sebab itu, tuan-tuan, setiap ujian yang kita hadapi, satu ujian yang kita hadapi, akan datang kepadanya beberapa rahmat, kasih sayang daripada Allah. Kalau kita sabar. Tuan-tuan, maknanya, tuan-tuan, tiba-tiba balik-balik rumah, jatuh handset kita, pelepuk. Tuan-tuan, masuk longkang, dalam terpenuh air. Wah! Basah, tuan-tuan. Jangan mengamuk dulu. Sabar. Isbir. Sabarlah, sabar. Ni ada dua nikmat Allah nak bagi. Apa tu? Tunggu ke? Apa nikmat Allah nak bagi? Kalau kita sabar, tahan diri, tuan-tuan. Ini, kau punya pasal lah ni. Tuan-tuan, kita menyalahkan orang. Tuan-tuan, kita terlanggar batu-batu, kita maki amun. Tuan-tuan, jadi, tuan-tuan, kita kena sabar. Ini sabar bukan senang, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Sabar ni susah. Tapi itulah yang
Sayyidina Ali, dia ajar kita dalam kehidupan kita tuan-tuan, nak menghadapi setahun ni tuan-tuan, 1445, kita akan ada 2 hari dalam kehidupan kita. Baik tak baik? Kalau baik, bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah. Duit ni, ambil duit ni RM10 lah, pergi beli makanan. Bagi anak yatim dan sebagainya. Tapi kalau diterima musibah, sabar. Astaghfirullahaladzim, apa dosa aku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Tahan. Cuba diri tu untuk bertahan. Tuan-tuan, tidak menyalahkan qada dan qadar daripada Allah. Tuan-tuan, baru-baru ni kita baca doa awal tahun, akhir tahun. Kan tuan-tuan, baca doa akhir tahun, kemudian kita baca doa awal tahun, kita tadabbur sedikit bulan Muharram, ma'al hijrah. Tuan-tuan, kita nak memaham apa erti ma'al hijrah. Tuan-tuan, sunat kita baca doa akhir tahun dengan awal tahun, kan? Sunat, kan? Tuan-tuan berpegang pada apa, tuan-tuan? Sunat. Sunat lah, kita baca sunat, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, bila ada orang masukkan dalam grup WhatsApp, ada sebahagian grup WhatsApp ni, tuan-tuan, asatizah. Dalam satu grup ni, dia para ustaz dengan ustazah, tuan-tuan. Jadi, saya ada dalam grup tadi. Di petang tu, 1 hari sebelum, dia masukkan kaifiat untuk bacaan sebelum, ni doa awal tahun akhir tahun lah tuan-tuan dalam tu. Jadi kita boleh baca lah dalam handset kan tuan-tuan, kita tak payah nak putus state tuan-tuan. Tiba-tiba dah bagus lah, yang lain ni alhamdulillah doa, satu mesej masuk. Dia kata apa? Bid'ah ni Nabi tak buat. Saya tengok tuan-tuan, saya memang tak pernah balas mesej tu, saya cuma tengok aja tuan-tuan. Ambil benda yang penting, kalau ada innalillah siapa meninggal, itu je. Tuan-tuan, saya tengok 2023 ni masih ada lagi yang kepala otak macam tu. Bid'ah ni dia kata Nabi tak buat. Siapa kata Nabi buat? Siapa kata Nabi buat? Kita tak cakap Nabi buat. Dan tuan-tuan berdebat. Dia kata, habis tu kenapa jadi sunat? Awak kata sunat baca. Berdebat dia dalam tu. Saya tengok, ya Allah, jahil. Janganlah tunjuk jahil sangat. Semua yang sunat tak semesti sunnah. Betul tak tuan-tuan? Setiap yang sunat tak semesti dibuat oleh Nabi SAW. Tak. Siapa kata Nabi buat? Tuan-tuan, kita semayang maghrib, usalli fardal maghribi salah raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Yang kita sebut tu sunat tak? Ijma' ulama' tuan-tuan, daripada Syafi'i, Hanafi, Maliki, sunat kita sebut benda tu. Sunat kita sebut. Sunat sebut. Jama' ulama', kebanyakan ulama', semua ulama' kata sunat. Adakah dia daripada Nabi? Jangan. Kita tak boleh sandar kepada Nabi. Bukalah kitab Majmu', bukalah kitab Mughni Muhtaj, kitab Matan Al-Badrin. Tuan-tuan, kitab apa? Idaman Penuntut. Sekecil-kecil kitab sampai sebesar-besar kitab. Dia tak sebut littiba'i sunnah. Dia tak sebut usalli tu ikut, dia sunat baca. Tetapi bukan ikut sunnah Nabi. Bukan ikut Nabi. Nabi tak buat. Nabi tak buat usalli tu, tuan-tuan. Padahal dia sunat. Maknanya setiap yang sunat tak semesti sunnah. Tak semesti. Jadi, tuan-tuan, dia membuka kebodohan dia sendiri. Kan Nabi tak buat. Kenapa kata sunat? Subhanallah. Tuan-tuan, dalam kitab disebut usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Apa kata ulama'? Ulama' kata sebut dalam mazhab Syafi'i, liyusa'idul lisan al-qalba. Untuk lidah ni membantu hati. Dibantu hati sebenarnya. Usalli, kenapa kita buat yang sunat, tuan-tuan? Kerana dia nak bantu yang wajib. Kan kita pernah sebut metafora, kan? Malam tu tuan-tuan, air berjuga-juga itu turun, hujan lebat, ribut dia tuan-tuan, turun hujan. Bapak saya tuan-tuan, dia tengok, alah hujan, habis kawasan tu, habis kapet alihkan, meja apa semua alihkan, menjuga-juga air tuan-tuan. Besok pagi, pukul 8 pagi, bapak saya panggil saya, Zik, ambil penampal, kan kecil je kan, kau nak ambil tangga tu, kau naik atas tu, kau tampal. Tuan-tuan, tak sampai 30 saat saya turun balik. Bapak saya kata apa? Kau tampal apa? Tak tampal ke? Dia marah saya. Saya kata apa? Nak tampal apa, bah? Bumbung tak ada. Bumbung dia dah kena ribut, habis dah. Tuan-tuan, kita buat yang sunat, nak tampal yang wajib. Yang wajib tak ada. Kita sebut Alhamdulillah, tapi syukurnya tak ada. Nak tampal apa? Tuan-tuan, kita buat semayang sunat, semayang wajib yang kita tinggal masa kita jahat-jahat dulu, main nak razak, tuan-tuan, yang tukar gear pakai tangan. Ada tak zaman-zaman tu? Kan ada kan? Tuan-tuan, yang kaki kita bukan dekat bawah, dekat atas belakang. Tuan-tuan, zaman-zaman tu kita semayang kita tak hirau mana. Sekarang memang kita baik. Hutang-hutang tu tak lapuk, tak hilang, tuan-tuan. Dia punya interest lagi banyak bertambah. Tuan-tuan, kita semayang sunat buat apa?
Nak tanpa yang wajib. Yang wajib tak ada. Tuan-tuan, ini hijrah. Ini hijrah, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, kita nak sebut doa tadi, tuan-tuan. Doa awal tahun, akhir tahun, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Maka, lafaz niat tadi, dia nak bantu yang wajib. Kenapa? Sampai parking motor, jumpa Pak Leman. Man, semalam pun dapat toman basah 2 galon lebih. Oh, dia cerita dekat belakang tu lah, dekat sini. Aku cerita ikan, tuan-tuan. Oi, gasak. Tuan-tuan, rancak bercerita. Masuk dalam jumpa ni Abang Din. Din, semalam aku tengok bola. Aku tengok Hong Wan rembat pui laju dia punya gol. Borak lagi, tuan-tuan. Borak. Tiba-tiba Bilal pun bangun. Allahu Akbar, hajar. Tak apa, nanti kita borak lagi. Tuan-tuan, kita pun datang sini, imam pun takbir, kita pun Allah. Kenapa? Ikan ada, bola ada, semua ada dalam otak, tuan-tuan. Dalam otak ni semua ada. Tuan-tuan, boleh sembahyang? Tak boleh. Maka ulama datang untuk bantu kita. Kerana apa? Yang sunat tadi dia bantu yang wajib. Yang wajib ni niat dalam hati, tapi nak datang tu susah. Sebab otak kita ni masih lagi macam-macam, tuan-tuan. Maka dia kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuan-tuan, sumber daripada mana? Quran dan hadis. Quran kata wa ta'awanu, bantu-bantulah pada benda baik. Kita bawa motor, bawa kereta sampai depan tu, nampak Pak Man, kenapa parking tepi ni? Kenapa Pak Man? Ni bateri tu rosak. Tak apa, saya balik kejap ambil kereta, ambil jumper. Kita tolong dia pada perkara baik. Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri. Kawan kita tak ada makanan, lapar anak beranak, kita bantu dia ambil 50 dia, tak apalah, tak payah hutang. Bantu 'alal birri, benda baik. Wat taqwa. Tuan-tuan, sembahyang benda takwa. Sembahyang ni perkara takwa. Maka ulama dia melihat ramainya orang ni tak boleh niat, maka dibantu. Buat apa? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mudah tak masuk? Mudahlah, sebab tadi kita dah sebut usalli fardal maghribi. Tapi ada pula orang kata, mana mungkin bahasa Arab boleh tolong bahasa Melayu? Kan niat bahasa Melayu, yang kita lafazkan tu bahasa Arab. Mana mungkin? Tuan-tuan, kadang-kadang bahasa Arab ni dah jadi kebiasaan pada kita, dah dimelayukan dah. Kita balik rumah ni, kita masuk rumah, kita cakap apa? Assalamualaikum. Bahasa Arab tu, tuan-tuan. Bahasa Arab tu. Tapi kita spontan je sebut, kan? Kita spontan je. Sebab dah dimelayukan. Lebih Melayu lagi, kita masuk-masuk Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuan-tuan, orang rumah kita tengok, bang dah balik. Wah, semalam. Semalam dia jawab, bukan Waalaikumsalam, semalam. Tuan-tuan, Melayu sangat dah, tuan-tuan. Ada benda yang bahasa Arab kita dah terbiasa. Macam Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba sambung. Boleh sambung dah, tuan-tuan. Pernah hafal? Tuan-tuan pernah hafal Fatihah? Pernah jumpa tak orang duduk belakang masjid, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah? Pernah jumpa orang tengah menghafal surah Fatihah? Tak pernah lagi saya tak pernah jumpa, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri hafal Fatihah sekarang ni, pernah menghafal buka Quran baca? Pernah? Tak pernah, tuan-tuan. Anak kita cuba suruh dia baca Fatihah, 5 tahun dah boleh baca Fatihah. Tuan-tuan, kerana selalu sangat dengar. Tuan-tuan, kalau kita nak suruh anak kita hafal surah Sajadah, setiap pagi Jumaat datang bawa masjid. Kena pergi masjid lah, bapaknya kena pergi lah. Tuan-tuan, jadi dia setiap minggu dengar surah Sajadah, dia akan jadi hafal. Tuan-tuan, mati Allah, ni kita nak memaham, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita kata bid'ah. Maka tuan-tuan, kita tengok doa awal tahun, akhir tahun. Apa tu? Sunat. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa sunat? Kerana ada salah satu daripada ketaatan batin tu, tuan-tuan, namanya taubat. Taubat ni wajib, tuan-tuan. Taubat itu wajib. Tapi taubat ni, dia rukun dia, tuan-tuan, dia ada 3 rukun taubat. Rukun dia ni semua qalbi. Tak perlu ditutur. Taubat. Tuan-tuan, kalau kita nak taubat, kita buat apa? Kita nak buat apa, tuan-tuan? Taubat ni, tuan-tuan, rukunnya qalbi. Dalam hati je. Tak perlu dituturkan. Astaghfirullahalazim. Itu kalimah sunat. Kita ke mana kita bertaubat. Sedangkan taubat tu wajib. Tuan-tuan, dekat taman saya, tuan-tuan, ada seorang pakcik tu doa akhir tahun. Saya sempat imam tu baca, tuan-tuan. Dia ni saya tengok cara dia kan, saya tak kenal, tuan-tuan. Mungkin ayah kepada kawan-kawan lah, tuan-tuan, mertua.
Dia ni imam baca tuan-tuan bahasa Arab. Dia ni geleng kepala, geleng kejam mata. Tuan-tuan macam nak menangis tapi tak menangis, tapi kejam mata, menggeleng kepala. Faham pakcik ni agaknya. Faham agaknya. Imam tu sebut bahasa Arab tu. Tapi dia geleng kepala. Kenapa dia geleng kepala tuan-tuan? Kita orang muda letak kat peha je. Amin. Amin. Sandar dekat dinding. Amin. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Gitulah lebih kurang kan tuan-tuan. Macam nak tak nak. Tapi pakcik tadi gini. Amin, amin. Gitu. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia menyesal. Dengan apa? Sepanjang tahun maksiat yang dibuat, dosa yang dibuat, dia tinggal semayang, dia tinggal puasa agaknya tuan-tuan. Mungkin dia derhaka pada mak ayah dia. Dia menyesal tu. Belegar dekat kepala dia. Menyesal. Menyesal ni apa tuan-tuan? Menyesal itulah taubat. Nabi SAW sebut, at-taubatu nadam. Taubat itu menyesal. Menyesal ni perlu sadar. Tak perlu kita geleng kepala tu. Astagfirullahaladzim. Kan dia bantu hati. Menyesal. Tuan-tuan. Menyesal kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Ada orang dia menyesal bukan kerana Allah. Menyesal aku judi gitu. Baguslah aku dah taubat. Bukan taubat tu yang pertama tu. Menyesal. 10,000 habis. Dia menyesal bukan kerana Allah. Kerana duit dia habis. Tuan-tuan. Menyesal aku minum arak itu. Habis aku langgar 5-6 kereta semua aku kena ganti. Menyesal dia bukan kerana Allah. Kerana dia rugi. Tuan-tuan, maka itu bukan taubat. Taubat menyesal kerana Allah. Tuan-tuan, ada tak dalam doa tadi tu yang ulama sediakan untuk kita supaya kita menyesal? Kan kita baca bahasa Melayu dia, kita menyesal, geleng kepala, menyesal. Taubatlah tu. Tuan-tuan, kita yang dekat masjid ni memang semuanya dah memang kaki taubat, tiap-tiap hari bertaubat. Tapi tuan-tuan, hari kejadian akhir tahun dengan awal tahun tu berapa ramai? Nisab berapa? Masa tu. Ramai tak? Ramai tuan-tuan. Ramai. Kita ajak orang yang tak pernah taubat tu hari tu bertaubat. Tuan-tuan, ini mak ayah kita dia ajak kita buat benda yang baik, yang betul. Tuan-tuan, kadang-kadang pembelajaran mak ayah kita tu, tuan-tuan, jelas. Mat sini. Semayang. Tengok ni tangan abah. Allahu Akbar. Buat. Dia ajar kita semayang. Itu direct. Tetapi ada pendidikan daripada mak ayah kita yang kita setelah dia mati baru kita perasan. Itu didikan mak ayah kita. Oh, betul lah mak ayah dah meninggal ni. Baru aku perasan rupanya dia ni ajar kita untuk hidup begini, gini kan. Baru perasan. Kadang-kadang tuan-tuan, tok guru kita tak direct cakap dengan kita bertaubat. Tak. Dia suruh kita baca doa awal tahun, akhir tahun. Supaya datang tu penyesalan. Kemudian kita geleng kepala, kita nak tinggalkan segala dosa. Itu rukun yang kedua. Rukun yang kedua, kita tinggalkan benda tu. Geleng kepala, aku tinggalkan, aku tak nak buat lagi dah, merempit aku dah tak nak dah. Aku dah tak nak lagi merokok dah. Aku nak tinggalkan rokok ni. Maka itu tinggalkan. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia bertaubat. Astagfirullah. Pak Leman depan tu. Astagfirullahalazim. Semalam dia sambung. Nampak macam bertaubat, astagfirullah. Tapi dia sambung. Itu bukan taubat namanya. Taubat kena tinggalkan. Kemudian yang ketiga dia apa? Azam. Apa azam tahun baru? Nampak? Orang tua kita tanya kita kan? Apa azam? Apa azam tahun baru? Kena pasang azam tahun baru. Itu adalah proses taubat. Mak ayah kita, tuan-tuan, dia kata, maknanya tuan-tuan, proses taubat. Apa azam tahun baru? Kita kata apa? Bida'ah tu. Nabi tak buat. Bida'ah saja tuan-tuan orang kita ni. Gangster betul. Tuan-tuan, bida'ah saja. Yasin malam Jumaat pun bida'ah. Tuan-tuan, orang tua kita memikir macam mana nak susun kehidupan kita ni, apa malas nak beribadah ni. Kumpul lah dalam satu minggu, kita buat Yasin. Kalau buat kahfi nanti tergagap-gagap kita nak baca. Tapi Yasin budak kecil ni boleh baca, tuan-tuan. Betul tak? Duduklah santai-santai, penat kan? Nak baca surah kahfi penat, tuan-tuan. Kalau tak pandai baca, jarang baca susah, tuan-tuan. Tapi Yasin, tuan-tuan, kita tak pegang pun. Kita tak buka kitab Yasin pun, Quran. Kita boleh ikut imam baca. Betul tak? Mak ayah kita suruh kita kumpul, berzikir, tahlil dan sebagainya. La ilaha illallah. Dia kata bid'ah. Susah orang macam ni, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, wirid lepas semayang bid'ah. Semua bid'ah. Habis kalau lepas semayang pun tak nak zikir, bila lagi kita nak zikir? Subhanallah. Akan adanya satu generasi yang tak ingat Allah. Tak ada zikir pun. Kerana apa? Semua bid'ah. Ziarah kubur hari raya. Mak bapak kita dah faham dah. Raya ni lah masa kita berkumpul. Jom kita pergi kubur. Kalau raya pun tak pergi kubur, bila lagi kita nak pergi kubur? Tuan-tuan, sedangkan Nabi suruh kita pergi kubur. Nampak? Didikan itu secara tidak langsung. Tuan-tuan, kita hormat guru-guru kita.
Kita hormat mak ayah kita, pedulikan orang-orang yang baru 2-3 PhD ni tuan-tuan. Tapi cakapnya tuan-tuan bid'ah saja. Tuan-tuan, macamlah mak ayah kita ni bodoh sangat. Tuan-tuan, kita ikutlah mak ayah kita, betul lah tu tuan-tuan. InsyaAllah syurga kita tuan-tuan. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, hijrah biasa dikait dengan azam. Kita dah faham kenapa azam di sebahagian daripada taubat. Dia ada 3 tadi. Menyesal, tinggalkan benda tadi, kemudian kita berazam untuk tidak meninggalkan, takkan buat lagi. Ni 3 tuan-tuan. Taubat tu wajib tak? Tuan-tuan, petang tu dengan malam lepas maghrib tu tuan-tuan, berapa ramai yang bertaubat? Sempurna tak? Tuan-tuan, dalam satu hari wajib bertaubat, dia bertaubat akhirnya pada hari itu. Alhamdulillah, nampak? Mak ayah kita ajar kita. Subhanallah. Tuan-tuan, azam lah. Kadang-kadang kita ni berazam tuan-tuan. Azam ni kena tarik terus. Kena tarik. Tuan-tuan, tuan-tuan, balik-balik semayang isyak tu tuan-tuan, sampai rumah, orang rumah kita tanya, "Bang, azam apa tahun ni bang?" Abang ni yang berazam nak berhenti merokok. Dia kena hangat-hangat tahi ayam. Pertama sekali dah kena tahi. Tuan-tuan, hangat-hangat tahi ayam. Besok ni barulah nak semangat ni tuan-tuan, nak hijrah ni. Kita nak hijrah ni, nak berubah daripada yang tak baik kepada baik. Besok pakai jubah, pakai serban, keluar lalu depan rumah sebelah tu. Benar gimana? Pakai jubah pakai ni, menampak macam alim. InsyaAllah saya nak berubah lah tahun ni. Nak pergi kuliah, nak belajar kan. Alim tahi kucing. Kena tahi je tuan-tuan. Kita ni nak hijrah kena aja tuan-tuan, kena tahi aja. Tuan-tuan, susah nak hijrah ni tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah 13 tahun tuan-tuan. Dugaan demi dugaan, ujian demi ujian, tepu Mekah tuan-tuan. Sampai ajak kepada Islam, bukan sekadar mereka tak terima, tetapi mereka baling Nabi dengan batu, mereka baling tabur dengan pasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepu Mekah, tepu, dah tak boleh terima Islam dah, tak boleh berkembang Islam ni. Maka Allah perintahkan apa? Hijrah. Allah perintahkan hijrah, maka berlakulah hijrah. Berpindah dengan azam baru untuk sebarkan Islam lebih luas. Maka Allah perintahkan hijrah, maka Nabi pindah ke Madinah. Akhirnya tuan-tuan, azam Nabi dan para sahabat untuk sebar Islam dapat kejayaan tak? Dapat. Allah iktiraf dengan pensyariatan haji, tanda kemenangan. Yang lepas kita sebut dah. Tuan-tuan, tanda kemenangan. Tuan-tuan, tapi nak dapat kemenangan ni tuan-tuan bukan senang. Nak dapat kemenangan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang macam-macam perang ni tuan-tuan. Macam-macam perang. Tuan-tuan, ada orang yang ada peranan bersama dengan Rasulullah, ada orang yang tak ada peranan dengan Rasulullah, malah menyusahkan Rasulullah. Ada. Proses hijrah ni bukan senang tuan-tuan. Kalau kita berazam nak berhenti merokok, contoh. Tuan-tuan, berazam nak berhenti merokok. Tadi tu kita cakap mula-mula dengan bini kita dah kena tarik dah. Hangat-hangat tahi ayam, tuan-tuan. Betul tak? Pukul 10 ni tuan-tuan, member kita dah telefon dah, "Man, jom keluar ngeteh." Baru tadi berazam ni tuan-tuan. Aku ni tak boleh mengeteh lah, aku ni nak berhenti merokok. Kalau ngeteh habislah rokok 2-3 kotak. Alah, takut bini. Tuan-tuan, bergegar ni, kau jangan cakap macam tu. Kau tunggu aku ni, kau tunggu aku kat kedai. Keluar juga tuan-tuan, nampak? Dugaan tuan-tuan, ada orang yang dia tak main peranan dalam proses hijrah. Tuan-tuan, kalau dalam hijrahnya Nabi SAW, kalau kita tengok orang yang paling berperanan dalam hijrah Nabi, tuan-tuan, siapa? Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia duduk dengan Nabi SAW, tengok bintang. Romantik kan Rasulullah, tuan-tuan? Dia tengok bintang, "Ya Rasulullah," kata Sayyidatina Aisyah, "kalaulah bintang-bintang yang banyak juta-juta ni kat atas yang tak terkira ni, kita tak boleh kira bintang tu. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat kau ni siapa? Pahala ni sebanyak bintang di langit." Dan dia ingatkan tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ni budak-budak tuan-tuan, kena ingat dia muda, orangnya belasan tahun tuan-tuan. Maka Nabi tengok Sayyidatina Aisyah senyum. Pasal apa? Nabi dah tahu dah, orang perempuan ni kalau tanya dia dah ada jawapan dah sebenarnya. Betul tak? Tuan-tuan, mesti kena dengan dia, jawapan kita salah je. Tuan-tuan, Nabi senyum. Kalaulah bintang di langit yang tak terkira tu, Nabi akal dia balik. Kalau yang banyak macam tu lah, sudah tentu pahalanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Terperanjat Sayyidatina Aisyah. Kenapa terperanjat? Sebab jawapannya tak kena dengan jawapan dia.
Habis bapak aku macam mana? Kata Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar. Nama bapak dia Sayyidatina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Kalau Abu Bakar macam mana? Nabi senyum lah, dah tahu dah. Mesti dia nak tanya pasal Abu Bakar. Dia nak anggap sebanyak bintang di langit. Apa kata Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar, kalaulah dikumpulkan pahalanya Sayyidina Umar dan pahalanya setelah kematian sampai hari kiamat, jariah, hanya tentang jariah, kemudian dicampur pula dengan keluarganya, anak dia, isteri dia punya pahala, dicampur semua, tak akan menyamai pahalanya Abu Bakar dalam satu hari dia dalam peristiwa hijrah. Banyak tak tuan-tuan pahala Sayyidina Abu Bakar? Peranan dia cukup besar tuan-tuan. Peranan dia cukup besar. Kan kita dengar Sayyidina Abu Bakar sanggup, dia dah tutup segala lubang tuan-tuan dalam gua Sur. Nabi kan hijrah, Nabi tak terus pergi Madinah. Nabi keluar ni, Nabi tutup masuk dulu dalam gua kan tuan-tuan, dia tutup last lubang, dah tak ada benda nak ditutup, tutup pakai kaki. Kan masa tu kali jengking tuan-tuan, dia gigit ular ke gigit tuan-tuan, sehingga kan Nabi SAW tanya, kenapa ni? Maka diludahkan guna air liur Nabi, maka sembuhlah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, peranan dia cukup besar. Satu hari di dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan, pahala dia berapa besar? Berapa besar tuan-tuan? Kalau Sayyidina Umar punya pahala pun tak boleh challenge tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, peranan dia dalam Islam cukup besar tuan-tuan. Cukup besar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hijrah berapa hari? Hijrah 8 hari tuan-tuan. 8 hari. Nak cerita, nak challenge Abu Bakar, kita tak mampu tuan-tuan. Kalaulah Abu Bakar, janganlah kita jadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan jadi Abu Lahab. Danlah tak ada peranan dalam Islam. Dia tak nak bantu Islam. Dia menyusahkan Islam. Abu Lahab. Kita nak haramkan judi, nak haramkan arak. Dia dah lah tak nak bantu. Dia tak sokong kita. Dia susahkan kita. Dia tangkap orang yang nak mengharamkan arak. Kan siapa ni tuan-tuan? Abu Bakar ke Abu Jahal, Abu Lahab? Subhanallah. Tuan-tuan, kita ni kena ada peranan dalam agama. Allah akan tanya kita nanti tuan-tuan. Sekecil-kecil peranan tuan-tuan ni, aku tak mampulah macam Abu Bakar. Abu Bakar tu hebat sangat. Tak, kita tengok Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni hebat, dia tak macam Abu Lahab. Satu keluarga dia, wa mra'atuhu, isteri dia Urwah binti Abu Sufyan kan, Ummu Jamil. Ummu Jamil, mak kau cantik. Tuan-tuan, pun jahat. Matinya terjegut dengan tali bawa kayu, hammalatal hatab. Kan? Matinya pun teruk macam Abu Lahab juga matinya. Tuan-tuan, hina. Anak-anak dia pun pernah meludah Nabi, dibaham oleh singa. Satu keluarga jahat. Tuan-tuan, jangan jadi macam Abu Lahab tuan-tuan, menyusahkan tuan-tuan. Tetapi jadi macam Abu Bakar. Tuan-tuan, Nabi dia keluar daripada Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan semua orang nak bunuh Nabi ni. Bukan orang yang benci Nabi nak bunuh Nabi ni, orang yang tak kenal Nabi, yang tak ada masalah pun apa dengan Nabi, dia pun nak bunuh Nabi. Pasal apa? Man ja'a bi Muhammad, kata Abu Jahal. Man ja'a bi Muhammad, siapa yang boleh bawa Muhammad tu hidup dengan aku, tangkap dia. Au bi ra'si Muhammad, ataupun kepala Muhammad dia. Kepala je cukup lah, mati pun tak apa. Jadi kau bawa aku depan. Falahu mi'atu naqah, aku akan bagi 100 ekor unta. 100 biji bell fire. Nak tuan-tuan. Silap-silap tuan-tuan, kalau kita hidup zaman Rasulullah, agaknya kita pun cari Rasulullah nak bunuh dia. Terpesona dengan 100 ekor unta tadi. Tuan-tuan, unta tu kalau dalam rumah tu ada unta, maknanya dia ada bell fire lah, 320,000 tuan-tuan. 100 biji. Kaya tak kaya? Kaya lah tuan-tuan. Jadi orang ni terpesona. Yang tak benci Rasulullah pun nak bunuh Nabi. Maka Nabi keluar. Kan? Nabi keluar daripada situ, tak terus ke Madinah. Kena bunuh lah nanti. Maka Nabi menyorok dekat gua Sur. 3 hari tuan-tuan. Nabi kering tuan-tuan, tak makan. 3 hari tak makan. Siapa yang hantar makanan? Asma binti Abu Bakar. Anak Nabi, perempuan, remah tuan-tuan. Tuan-tuan, malu kita kalau kita tak ada peranan dalam Islam. Tuan-tuan, dalam kemenangan ni tuan-tuan, kalau kita tak ada peranan, kita malu. Asma binti Abu Bakar hantar makanan. Tuan-tuan, kalau Asma tuan-tuan, ada tapak kaki kan, tapak kaki tu dekat ni, orang semua nak cari Nabi, nampak tapak kaki ni pergi ke atas bukit, mesti orang ekor tuan-tuan. Maka datang ni tuan-tuan, orang yang tak ada siapa-siapa lah, biasa-biasa je, orang yang biasa-biasa. Amir ibn Fukhairah. Amir ibn Fukhairah ni tuan-tuan, dia pengembala kambing. Pengembala kambing, kaya lah. Tak, kambing tu orang punya. Dia tolong jaga je, bukan siapa-siapa.
Tuan-tuan, kita ni datang ke masjid, orang ni kalau mesyuarat agung, dia tak dipilih kita pun jadi AJK, pengerusi lagi lah. Kita ni bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Orang pun tak kenal kita. Kita duduk dekat Paya Kasih ni, orang tak kenal kita. Tuan-tuan, tapi kita ni sekurang-kurang adalah peranan. Kita ni orang biasa-biasa, orang pun tak pilih kita. Kita ada peranan sekurang-kurang. Kalau ada tai cicak, kita ambil, buang. Nampak selesa orang nak semayang. Tuan-tuan, mati Allah kita berhenti sekejap. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi tuan-tuan, kita khulasahkan perbahasan kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan, peranan yang diberikan oleh beberapa orang tuan-tuan dalam kejayaan Islam, dalam agama ni kena ada peranan. Sikit peranan pun tak apalah tuan-tuan. Amir ibn Fukhairah bukan orang bukan siapa-siapa tuan-tuan, tapi dia ni tugas dia tuan-tuan, Abdullah bin Abu Bakar mata-mata kan. Dia tiap-tiap hari dia menyampaikan maklumat kepada Nabi SAW. Nabi duduk dalam gua yang kecil tuan-tuan, Gua Sur. Pernah pergi tak tuan-tuan? Gua Sur. Tuan-tuan, kecil je gua dia. Nabi nyorok dengan Abu Bakar 3 hari tuan-tuan, 3 hari. Lapor Asma' hantar maklumat, maka Abdullah bin Abu Bakar hantar. Tuan-tuan, Nabi naik atas bukit, Asma' naik, kemudian Abdullah, semua ada tapak kaki tuan-tuan. Maka datang Amir ibn Fukhairah ni tadi tuan-tuan, dia bawa kambing dia tuan-tuan, hilangkan jejak sahaja. Tuan-tuan, nampak peranan dia. Dia ada peranan walaupun sikit je. Tuan-tuan, kita dekat kampung ni tak ada peranan apa pun tuan-tuan. Tapi kita nak tengok budak-budak ni ramai datang. Tapi dia orang ni cepat je balik. Tuan-tuan, kita beli satu carton air kotak Milo tuan-tuan, letak dekat situ. Ramai budak-budak datang tuan-tuan. Ada sikit peranan lah tuan-tuan. Janganlah sibuk asyik nak suruh pengerusi balik-balik ngentang pengerusi je. Engkau peranan apa? Kita adalah peranan, kita kena fikirlah sendiri apa peranan kita untuk agama. Tuan-tuan, itu antaralah contoh tuan-tuan. Mudah-mudahan kat sini tak ada masalah saya rasa. Tuan-tuan. Maka dekat situ nanti ada Sayyidina Ali, budak-budak tuan-tuan, menggantikan tempat tidurnya Rasulullah SAW kan? Tuan-tuan, berani Sayyidina Ali. Kalau mati pun tak apa, hidup pun tak apa, Muhammad kau bawa pada aku ada 100 ekor unta. Tuan-tuan, orang masuk rumah Nabi, dia cocok dulu tuan-tuan, dia tak buka gebor tu, selimut tu. Tapi Sayyidina Ali berani untuk gantikan. Kan? Kalau kita agak-agak berani. Kalau saya tak berani tuan-tuan, mati ni. Masalahnya, ada peranan tak Sayyidina Ali? Budak-budak tuan-tuan. Ada peranan dalam agama. Ini tuan-tuan, peranan dalam agama. Uraikah, pandai tengok bintang. Uraikah kafir tuan-tuan, bukan Islam. Tapi dia ada peranan dalam membantu Nabi. Dia tunjukkan. Sebab Nabi tak boleh ikut jalan betul. Nabi ikut jalan lain. Sebab dalam peristiwa hijrah semua nak bunuh Nabi. Kalau Nabi ikut jalan betul, maka ramai orang nampak Nabi. Ikut jalan yang sukar. Uraikah, penunjuk jalan. Surakah ibn Malik, orang yang tak kenal Rasulullah pun. Tak bermusuh pun dengan Rasulullah. Tapi kerana 100 biji wildfire tadi tuan-tuan. Dan nampak itu Muhammad tu dengan Abu Bakar. Kejar tuan-tuan, naik kuda. Jatuh dia, tak pernah jatuh naik kuda. Surakah ibn Malik. Akhirnya nanti di Islam tahun ke-8 perang Hunain. Surakah bin Malik. Ini peristiwa hijrah ni tuan-tuan, baru nak pindah ke Madinah. Maka Surakah ni sampai sehinggalah berlaku perjanjian dengan Nabi, simpan rahsia. Surakah jangan bagi tahu siapa-siapa keberadaan aku dekat sini. Kalau tak matilah aku, tak adalah hijrah, kan? Tak adalah hijrah. Maka Surakah simpan rahsia. Sebelum Surakah pusing gitu, Nabi kata apa? Surakah, nanti kau akan pakai gelang milik Raja Rom. Surakah tengok tuan-tuan, apa benda kau Muhammad? Cakap kosong, kan? Tuan-tuan, disindir je, kan? Apa yang berlaku tuan-tuan? Nanti zaman Sayyidina Umar, Nabi dah wafat tuan-tuan. Sayyidina Umar panggil Surakah bin Malik, Rom dah tawan. Maka Sayyidina Umar panggil, kau nampak gelang ni? Nampak gelang? Pakai tuan-tuan. Tak fikir pun Surakah, lupa dah. Tuan-tuan, angkat tangan kau. Kenapa pula? Kenapa disuruh angkat pula? Cuba sebutkan apa yang Muhammad SAW sebut masa peristiwa hijrah. Ketika mana kamu menyimpan rahsia Rasulullah. Masa tu Surakah teringat balik tuan-tuan, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Menangis semua para sahabat, rindukan Rasulullah SAW. Nabi dah sebut Islam akan menangkan akhir zaman. Kan? Nabi dah sebut kan? Tuan-tuan, alhamdulillah Surakah ada peranan di dalam kejayaan Islam ketika itu. Kita tuan-tuan, yakin tak Islam akan menang? Yakin. Tapi kita ada tak sebahagian daripada kemenangan tadi? Allahu a'lam. Tuan-tuan, pastikan kita ada di sebahagian daripada kemenangan. Jadikan diri kita ada peranan dalam agama. Tuan-tuan, mudah-mudahan doakan saya juga. Tuan-tuan, kita penutup. Tuan-tuan, bukan sekadar manusia.
Bukan sekadar manusia. Nabi masuk ni tuan-tuan, dia punya gua ni kecil ni tuan-tuan, separuh ni Nabi kena tunduk ni tuan-tuan. Sekira-kira kalau dipandang, Abu Bakar kata apa? Bila masuk ni, Abu Bakar kata apa? Ya Nabi Allah, wa ya Rasulullah, lau anna ba'dahum taqta'a ba'sarahu la ra'ana. Kalau kita ni dijenguk kepala, nampak dah kita ni. Kita nyurut tempat yang terbuka ni. Tapi tuan-tuan, memang terbuka tuan-tuan. Sekira-kira kau dia tengok. Tapi datang tuan-tuan, Nabi datang, dia selak sedikit carang labah-labah dengan pura. Nabi pun masuk tuan-tuan, maka labah-labah main peranan. Binatang ni tuan-tuan. Binatang main peranan ni. Buat sarang labah-labah. Maka tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal datang, kita semua tempat kita dah tengok. Lubang tu, gua tu kita tak tengok lagi. Abu Jahal, kau pergi tengok. Apa kata Abu Jahal? Mana adanya kau tengok sarang labah-labah tu penuh tu, kalau Muhammad masuk mesti koyak. Nampak? Ada peranan tak labah-labah? Dia ada peranan tuan-tuan. Tapi apa kata Abu Lahab? Tengok aja, aku cakap. Dia pun buka, tuan-tuan. Dia buka saja, keluar, tuan-tuan. Kelawar ni kalau kita masuk, dia akan keluar, tuan-tuan. Nabi masuk, dia tak keluar. Tapi bila tarik je labah-labah sarang tadi, tuan-tuan, maka sebelum dia menjenguk, sekira-kira boleh nampak kaki Nabi. Tapi kelawar tadi dah mula keluar. Kan aku dah cakap kena muka aku ni. Aku cakap tak ada dalam ni, dia pun keluar. Selamat tak Nabi? Jasa siapa? Kelawar ada peranan dalam agama. Mak Saleh dia tengok kelawar ni dalam peristiwa sirah Nabi, ada jasa dia ni. Besar dia ni, hebat dia. Jadi Batman tuan-tuan, Batman. Kan? Jadi Batman. Tadi labah-labah. Mak Saleh tengok, ya bagus ni, orang Islam suka ni. Kita buat hero, superhero. Spiderman. Nak beli topeng tuan-tuan untuk anak-anak kita, beli 2 topeng ni. Inilah binatang yang membantu perjuangan Rasulullah. Tapi ada seekor binatang ni tuan-tuan. Dia bagi tahu, Muhammad ada kat dalam ni, Muhammad ada kat dalam. Tapi Abu Jahal dengar, selaka kau ni binatang ni. Tuan-tuan. Apa binatang ni tuan-tuan? Cicak. Bunyi. Kalau ada orang kan dia bunyi, tuan-tuan, maka celaka engkau cicak. Kata Nabi SAW, sunat bunuh hari Jumaat. Nabi keluarkan hari Khamis. Maka Nabi berada dalam tu hari Jumaat. Hari Jumaat sunat kita bunuh cicak. Tuan-tuan. Kita orang Melayu ambil cicak jadi superhero. Cicak man. Bongok. Itulah kalimah paling sesuai. Tuan-tuan, Nabi suruh bunuh kita jadi ke superhero supaya anak-anak kita suka dengan cicak. Apa punya perangai? Tuan-tuan, pelik-pelik tuan-tuan. Tuan-tuan, ada peranan dalam agama. Nanti ada cerita burung merpati dan sebagainya. Tuan-tuan, ada peranan. Binatang pun ada peranan tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan mengalahkan binatang. Allah sebut dalam Quran, ulaika kal an'am. Mereka ni seperti binatang, kata Allah. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Siapa ni? Manusia lah tuan-tuan. Ada orang nak pertahan, nak tegakkan agama Allah, kita jadi cicak. Tuan-tuan, kita berazam tahun ni, kan? Tahun ni kita ada azam. Azam tu bukan senang tuan-tuan. Pasti akan ada orang di sekeliling kita yang jadi labah-labah, yang jadi kelawar. Dia akan bagi semangat pada kita. Tetapi ingat, di sebalik azam yang kita tanam tadi tuan-tuan, tahun baru ni pasti akan ada cicak. Tuan-tuan. Jadi kena istiqamah lah tuan-tuan. Dalam kebaikan walaupun sedikit, tetapi kita istiqamah. Mudah-mudahan azam kita kekal sampai akhir tahun, dan sampai kita mati nanti tuan-tuan. Mudah-mudahan itulah taubat kita sampai satu tahap. Azam tadi dinamakan azam nasuha. Itulah dinamakan taubatan nasuha. Tuan-tuan, cekal ni kita dalam membentuk keazaman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, mudah-mudahan bermanfaat perbahasan kita pada malam ini. Selamat tahun baru tuan-tuan, ma'al hijrah. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu daripada syaitan. Kelemahan diri saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.